Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu bil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batina fid dini wa dunya wal akhirah. Dafi'atan li kulli syar, jalibatan li kulli khair lana wa liwalidina wa li ahbabina ولمشائخنا ولمعلمنا مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدنا ولد أدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmatil jahli wad dayajir. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Kita akan terus sambung pada kitab yang ketiga, iaitu kitab yang membicarakan tentang tajuknya Al-Ibanah wal Ifadah, pada membicarakan tentang hukum hakam darah bagi orang perempuan, iaitu haid, nifas dan istihadah. Kuliah yang terdahulu kita sudah sampai kepada bab yang kelima, iaitu pada membicarakan perkara-perkara yang diharamkan ketika haid dan nifas. Kemudian masuk pada huraian yang pertama, iaitu pada membicarakan tentang solat. Dalam bab solat ini, dalam kitab ni dia ada membawa perbahasan tentang kewajipan untuk mengqada solat apabila berlakunya dua keadaan. Yang pertama zawalul mani', yang kedua turuwul mani'. Zawalul mani' maksudnya ketika perkara yang menghalang itu sudah tiada. Tiada perkara yang menghalang kewajipan solat, seumpama haid dan nifas sudah tiada. Hari ini kita masuk pada membicarakan tentang masalah yang kedua, iaitu turuwul mani'. Apa dia turuwul mani'? Masalah yang kedua. Qala muallifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina fid daraini amin ya rabbal alamin. Masalah kedua, turuwul mani', yakni datang perkara yang menghalang kewajipan solat. Kalau zawal maksudnya hilang. Kalau turuwul mani' ni maksudnya kedatangan. Datang perkara yang tadi tiada. Tiada buang dia. Turuwul mani', yakni datang perkara yang menghalang kewajipan solat. Asalnya dia tu orang yang boleh solat, kemudian datang halangan. Datang halangan. Seumpama apa halangan yang datang? Haid, nifas, gila. Itu di antara perkara yang termasuk dalam perkara yang menghalang daripada menunaikan solat. Apabila seorang perempuan kedatangan haid atau nifas di awal waktu. Apabila seorang perempuan kedatangan haid atau nifas di awal waktu solat fardu, atau di tengah waktu. Di tengah waktu dan darahnya berterusan keluar sehingga habis waktu. Kena faham ni konteks ni. Apabila ada seorang perempuan kedatangan haidnya datang pada waktu kemungkinan bagi haid lah. Maksudnya bagi orang perempuan yang beradat ni, iaitu selepas daripada sekurang-kurang suci, iaitu 15 hari 15 malam. Bila ada darah, itu kemungkinan haid. Datangnya itu pula sama ada pertama di awal waktu solat. Awal waktu solat.
ataupun di pertengahan waktu. Mana-mana pertengahan waktu, nanti kita akan terangkan mana yang dihukumkan sebagai awal waktu, yang mana satu di pertengahan waktu. Dan syaratnya, dan darahnya berterusan keluar sehingga habis waktunya. Syaratnya darah tu keluar sampai habis waktu. Contoh, Zuhur pukul 1, keluar darah 1.5, terus berterusan sampai masuk waktu asar. Itu dipanggil darah yang berterusan sehingga habis waktunya. Maka setelah tiada perkara yang menegahnya untuk solat, apabila suci nanti, wajib ia qada. Kalau dia tak solat pada waktu tu, wajib ia qada solat bagi waktu tersebut. Wajib solat lah. Wajib solat bagi waktu tersebut, yakni waktu yang ditinggalkan, iaitu ketika darah tu keluar pada awal waktu ataupun pertengahan waktu sehingga berlanjutan sampai kepada waktu yang seterusnya. Dengan syaratnya sebelum kedatangan haid dan nifas ia sempat masa untuk solat bagi waktu itu, dan masa untuk bersuci jika ia bukan seorang yang boleh mendahulukan bersuci sebelum masa waktu. Syaratnya apa? Syaratnya dia cukup waktu untuk menunaikan solat ketika tu. Nanti kita akan tunjuk contoh. Dia cukup waktu untuk solat, walaupun tak cukup untuk waktu bersuci bagi orang yang tak berhajat bersuci selepas daripada masa waktu. Tetapi kalau perempuan tu termasuk dalam perempuan yang berhajat kepada bersuci selepas masuk waktu, maka waktu yang hanya cukup untuk waktu solat, keluar darah, tak memadu untuk dia. Contohnya perempuan yang daimul hadas, orang perempuan yang air kencingnya sentiasa keluar. Okey, makna dia kena kena berwuduk ketika masuk dalam waktu. Masuk waktu baru dia kena berwuduk dan sembahyang. Jadi ni dia perlukan 2 waktu lah. Katakan kalau bersuci 5 minit, solatnya 5 minit, jadi dia perlukan waktu 10 minit. Tapi kalau perempuan yang tidak berhajat kepada bersuci sebelum daripada masa waktu, maka dia tak perlukan waktu untuk bersuci selepas masa waktu. Contohnya kalau perempuan yang berhajat kepada bersuci selepas masa waktu kena 10 minit, dia 5 minit memada dah. Kenapa? Sebelum daripada masa waktu tu, waktu yang luas untuk dia bersuci. Okey, tu syarat dia. Tu syarat dia kita kena jaga. Okey, baik. Contohnya kita lihat. Contoh dia. Okey. Contohnya begini. Contoh yang pertama kita ambil. Masuk waktu. Masuk waktu solat dah. Masuk waktu, ini waktu solat pukul 1.05 PM. Pukul 1.15 minit. Kemudian, okey, kita jarakkan sikit. Kemudian datang halangan. Turuul manik kita panggil. Datang halangan. Apa dia? Haid. Kemudian datang halangan. Bila? 1.10 PM. Pukul 1.10 PM dia datang halangan. Baik. Jadi di antara 1 sampai 1.10 ni ada, dia panggil waktu senggang. Antara 1 sampai sini dia ada 5 minit. Ada 5 minit. Okey. Kemudian dia ni termasuk dalam perempuan yang tidak berhajat suci selepas daripada masa waktu. Mana perempuan yang tak ada masalah lah. Dia termasuk dalam perempuan yang tak ada masalah. Jadi waktu 5 minit ni merupakan waktu yang cukup untuk dia menunaikan solat Zuhur. 5 minit ni waktu yang cukup untuk dia menunaikan solat Zuhur yang ringkas. Cukup waktu solat Zuhur. Okey, cukup waktu untuk solat Zuhur. Serengkas-ringkasnya. Okey. Jadi apabila keluar darah 1.5 minit masuk waktu,
Datang halangan 1.10, ada 5 minit, dan waktu 5 minit ni kita buat andaian dia cukup untuk waktu solat Zuhur. Dia cukup waktu untuk solat Zuhur. Maka waktu ini waktu yang nanti wajib dia qada. Okey, perempuan ni hukumnya wajib qada Zuhur nanti. Wajib qada Zuhur bila dia suci nanti. Bila suci nanti maka dia wajib qada. Kenapa? Kerana dia mendapatkan waktu yang cukup untuk dia menunaikan solat Zuhur. Okey, kalau kurang daripada ni maka tak dapat. Mana tak perlu qada. Contohnya dia pukul 1.05 minit ni, kemudian habis je azan dia keluar darah. Mana tak cukup lah. Tak cukup untuk dia, bukan kata tak cukup bersuci, tak cukup untuk dia menunaikan solat. Tak cukup untuk menunaikan solat. Kerana bagi dia ni, perempuan ni sepatutnya sebelum daripada masa waktu lagi dia dah boleh bersuci. Dia tak ada masalah. Kerana kalau dia tahu dah, umpama contoh memang adat dia tu darahnya datang waktu tengah hari. Jadi dia kena standby dah lah untuk sembahyang pada awal waktu. Tapi dia tak sembahyang. Contoh dia buat lalai gitu. Kemudian dia dengar azan, 1.5 minit azan. 1.5 minit azan. Kemudian dia tunggu tak buat apa-apa. 1.10. Contoh 1.10 keluar darah. Maka 1.10 ni ada 5 minit, waktu ni cukup untuk dia menunaikan solat Zuhur. Jadi wajib dia qada nanti. Kalau lebih lagilah. Contohnya pukul apa? 1.30. Pukul 2 baru keluar. Mana dia wajib qada yang ni. Yang waktu yang sedikit ni pun dia wajib, apatah lagi waktu yang diperluaskan. Okey, baik. Kemudian kita lihat masalah yang kedua. Okey, waktu yang sama 1.5 minit. Okay, waktu 1.5 minit. Kemudian masuk waktu datang halangan keluar darah pukul 1.15. Contohnya keluar darah. Waktu yang bersenggang ini lebih kurang 10 minit. Okey, 10 minit. Dalam 10 minit ini cukup untuk solat. Solat dan bersuci. Okey. Masalah yang kedua ni, bagi perempuan yang berhajat suci tu selepas masuk waktu. Kerana dia ni ada masalah penyakit. Daimul hadas, ataupun dia termasuk perempuan yang istihadah umpama contoh. Ataupun dia ni ada penyakit yang memang ada cecair yang memang sentiasa keluar saja. Cecair yang najis lah, umpama wadi ataupun mazi yang sentiasa keluar. Baik, dia termasuk orang yang daimul hadas, sentiasa berhadas. Jadi perempuan yang sentiasa berhadas ni, dia punya syarat-syarat wuduk dia nak sembahyang ketika masuk waktu. Okey, jadi dalam waktu ni, bila masuk waktu pukul 1 suku, dia ada waktu 10 minit. Jadi 10 minit ni cukup waktu untuk solat dan cukup waktu untuk bersuci. Maka bagi perempuan yang ada masalah ni, wajib dia solat. Okey, wajib dia solat. Qada lah, wajib dia qada nanti. Bila suci dia wajib qada. Kalau orang yang ni duduk dekat sini, dia tak wajib. Kenapa? Dia tak cukup waktu untuk bersuci. Tapi kalau dia ada waktu ni, maka wajib untuk dia qada. Kalau lebih ni, lagilah. Lebih daripada waktu ni, lagi wajib untuk qada. Okey. Jadi kalau kurang daripada waktu ni, tak wajib qada bagi perempuan yang daimul hadas. Okey. Kalau kurang daripada waktu ni juga tak wajib qada bagi orang yang tidak ada masalah. Tapi kalau lebih daripada waktu ni, maka wajib qada bagi kedua-duanya sekali. Okey, tu nampak. Itu dia panggil turul mani', kedatangan halangan. Okey, baik, kita lihat contoh. Boleh nampak Kalau kurang faham boleh bertanyakan semula, insya-Allah. Okey. Ada sekurang-kurangnya dia dapat waktu, dia ada kesempatan, walaupun dia tak sembahyang, dia ada kesempatan untuk solat waktu ni. Jadi maknanya nanti waktu suci. Waktu suci umpama contoh selepas 7 hari. Selepas 7 hari, hari yang ke-7 suci kan? Okey, selepas 7 hari suci. Suci lah. Maka wajib qada lah ni. Dia wajib qada semula sembahyang dia. Jangan dia lupa pula yang dia ada tinggal. Okey. Contoh dia kata, jika datang haid selepas setengah jam
masuk waktu. Setengah jam. Sedangkan ia belum menunaikan solat waktu itu, maka apabila suci nanti, wajib ia qada solat waktu tersebut kerana ia telah mendapat masa yang cukup untuk menunaikan solat itu. Ini setengah jam. Setengah jam daripada masa waktu. Contoh, masuk waktu pukul 7 maghrib dah ni contohnya. Maghrib. Okey. Kemudian 7.30 kedatangan Manik ni. 7.30. Jadi waktu yang bersenggang ni 30 minit. Lama tu. 30 minit lebih daripada cukup untuk bersuci, lebih daripada cukup untuk sembahyang. Jadi nanti apabila dia suci, wajib dia qada semula. Wajib dia qada semula. Baik. Yang kedua dia kata, jika datang haid, masalah yang kedua, jika datang haid serentak dengan waktu asar misalnya, maka apabila suci nanti ia tidak diwajibkan qada solat asar itu. Kenapa? Kerana ia tidak sempat masa untuk menunaikan solat tersebut. Tu. Azan je keluar darah, maka tak wajib untuk qada semula. Okey, tak wajib untuk qada semula. Okey. Tapi kalau dia ada waktu, maka dia wajib untuk qada. Sebab tu penting bagi perempuan, apabila dia kedatangan darah, dia kena tanda waktu tersebut. Dia kena tanda pukul berapa darahnya keluar, supaya nanti apabila dia suci, dia dapat tahu. Katakan contohnya hari ni 7 hari bulan. 7 hari bulan datang darah pukul 1.30, maka tulis 1.30. Semayang tak lagi. Kalau semayang dah tak apa, tak ada masalah. Kalau belum semayang, kena ingat, nanti kena qada semula. Kena qada semula sembayang ni. Okey, tu kena ingatlah. Kalau waktu darah tu datang tak mencukupi waktu, tak mencukupi waktu, maka ketika tu tak mencukupi waktu, maksud tak mencukupi waktu solat. Zuhur pukul 1.05 minit, 1.07 minit mari keluar darah. Orang habis azan pun darah kita keluar. Tak sempatlah nak menunaikan solat. Sebab apa? Sebab terlalu sempit. Okey, terlalu sempit. Okey, habis sampai situ. Habis pada bab halangan haram orang yang haid dan nifas, orang yang haid iaitu untuk solat. Itu berkenaan solat. Baik. Kemudian kita masuk kepada perkara yang kedua. Perkara yang kedua iaitu tawaf. Haram bagi seorang perempuan untuk bertawaf. Perempuan yang haid dah ni. Diharamkan ke atas perempuan yang berhaid dan bernifas melakukan tawaf di Kaabah. Kenapa? Salah satu daripada syarat tawaf juga sama macam sembahyang, kena bersuci. Dalil diharamkan tawaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tawafu bimanzilatis solah illa anna Allah qad ahalla fihi nutqa." Maksudnya tawaf ni kedudukannya sama dengan solat, yakni berhajat kepada suci, melainkan Allah membenarkan bercakap ketika tawaf. Maksudnya apa? Melainkan cakap je. Dalam tawaf ni mana kita boleh berbicara, adapun dalam sembahyang tu tak boleh nak berbicara. Yang kedua, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dan Imam Muslim rahimahullah ta'ala meriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada beliau, kepada Sayyidatina Aisyah, ketika beliau mengalami haid ketika melakukan haji. Aisyah mengalami haid ketika sedang menunaikan ibadah haji. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Isna'i ma yasna'ul hajju ghaira alla tatufi bil baiti." Maksudnya, lakukanlah apa sahaja yang dilakukan oleh orang yang mengerjakan haji, tapi janganlah engkau tawaf di Kaabah. Tapi jangan engkau tawaf di Kaabah. Okey. Yang ketiga, dalil yang ketiga, ijma' ulama. Ijma' ni mana? Kesepakatan ulama. Jadi bila ulama dah buat kesepakatan, dah ada yang dikatakan ijma' ulama,
Dah. Jadi makna kita ni kalau berhukum ada 4 sandaran hukum kita. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga ijma' dan yang keempat itu qiyas. Bila kata ijma' ni perkara yang telah disepakati oleh ulama, yang mana ijma' ini juga dibuat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada yang dinamakan sebagai ijma'ul fasid. Ijma' yang salah tu tak ada. Kalau kata ijma' tu betul dah. Tak diguna ijma' yang salah. Mana kalau ijma' ni memang asal hukum terbitnya ijma' ni diambil daripada Al-Quran dan Sunnah. Daripada hadis Nabi SAW. Okey. Jadi ijma' ulama, bila kata ijma' ni mana ijma' ulama, bukan ijma' kita ada erti ni. Kesepakatan siapa? Kesepakatan para ulama. Orang yang memang diberikan authority ataupun kebenaran untuk berfatwa. Ijma' ulama bahawa perempuan yang berhaid dan bernifas haram melakukan tawaf. Haram melakukan tawaf. Dan ijma' ulama juga bahawa tawaf yang dilakukannya tidak sah. Tidak sah. Sama ada tawaf fardu ataupun tawaf sunat. Sama ada tawaf tu termasuk dalam tawaf fardu ataupun tawaf sunat. Selain itu, mereka juga telah berijma' bahawa perempuan yang berhaid dan bernifas tidak dilarangkan melakukan amalan-amalan haji selain tawaf dan solat sunat tawaf. Okey. Maknanya selain daripada tawaf boleh buat, melainkan tawaf dan juga solat sunat tawaf tak boleh dibuat. Ini ijma' dah ulama, kesepakatan para ulama. Ulama ni tak usah kita nak tulah, kerana ulama dah bersepakat. Baik. Dan yang ketiga serta keempat, perkara yang diharamkan atas perempuan yang berhaid. Ketiga dan keempat, menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran. Sentuh dan bau. Sentuh dan bau. Perempuan yang berhaid dan bernifas diharamkan memegang dan membawa mushaf berdasarkan ayat la yamassuhu illal mutahharun. Maksudnya tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Surah Al-Waqiah ayat 79. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamassul Quran illa tahirun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Ini hadis riwayat Daruqutni dan Al-Hakim dalam kitab Al-Ma'rifah dari Mustadraknya. Okey. Maksudnya tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Mana orang yang telah bersuci. Dikehendaki dengan mushaf. Apa yang dikatakan mushaf tu? Tak boleh menyentuh dan tak boleh membawa mushaf Al-Quran. Dikehendaki dengan mushaf. Murad bagi mushaf itu adalah setiap ayat Al-Quran yang ditulis untuk dibuat belajar. Walaupun cuma sebahagian ayat yang dapat difahami. Selain daripada apa kita kata ni, mushaf Al-Quran tu, dan termasuk sebahagian daripada mushaf itu ialah setiap ayat Al-Quran yang ditulis untuk dibuat belajar pada kitab ataupun buku. Walaupun cuma sebahagian ayat yang dapat difahami. Mana ayat yang kita dapat faham. Itu pun termasuk dalam mushaf. Maka haram juga, tak boleh sentuh, tak boleh pegang, tak boleh bau. Melainkan bercampur dengan perkataan-perkataan yang lain. Macam kitab kan banyak campuran dan sebagainya, itu lain. Okey. Diharamkan juga memegang mushaf walaupun berlapik dengan kain. Walaupun lapik dengan kain. Setengah kita kalau nak pindah Al-Quran, dia ingat tak sentuh. Dia pun ambil kain, pegang. Boleh tak ni? Pun tak boleh. Tak boleh juga. Dibolehkan membawa mushaf. Ni dibolehkan membawa mushaf bersama dengan barang-barang lain jika yang diniati adalah membawa barang tersebut. Umpama contoh dalam Al-Quran tu ada kita masukkan sesuatu, umpama lidi ke, pin ke, penanda dan sebagainya. Kemudian bila kita nak bawa tu, niat aku akad pin, aku bawa pin. Tu maksudnya, bukan niat bawa Quran, bawa benda tu. Ataupun dalam beg kita, dalam beg tu ada kitabnya, ada ada pennya, ada alat tulis dan sebagainya, aku nak bawa alat tulis. Jangan diniati bawa Quran, tapi diniati adalah membawa barang tersebut selain daripada Al-Quran. Adapun jika diniati membawa mushaf sahaja, maka hukumnya haram. Kalau kita niat bawa mushaf, maka hukumnya haram. Tetapi jika diniati
membawa mushaf dan barang bersama, atau tak diniatkan apa-apa, maka dibolehkan menurut Imam Ramli dan haram menurut Imam Ibn Hajar. Imam Ibn Hajar kata tak boleh kalau kita tak niat apa-apa ataupun niatkan dua-dua. Tapi Imam Ramli kata boleh. Jadi boleh guna pada pendapat Imam Ramli ni kalau kita kata dalam keadaan darurat. Memang kalau tak alih ni, anak buat main dan sebagainya, orang pijak, orang langkah dan sebagainya, ketika itu kita tak ada wudu, ataupun memang kita dalam keadaan perempuan yang berhadas. Mana ketika dalam keadaan macam tu, kita alih dengan niat yang lain. Okey, niat pindahkan beg dan sebagainya lah. Okey, itu. Itu yang ketiga dan keempat. Baik. Yang kelima, berhenti di dalam masjid. Diharamkan ke atas perempuan yang berhaid dan bernifas berhenti di dalam masjid, yang ini duduk seketika dalam masjid. Duduk lama pun tak boleh, apatah lagi duduk dalam masjid. Berhenti dalam masjid. Mana kita berhenti? Berhenti dalam masjid berdasarkan hadis Nabi SAW. Termasuk berhenti ni, kita masuk daripada satu pintu, keluar dalam pintu yang sama. Tu termasuk sama itu juga. Diharamkan ke atas perempuan yang berhaid, bernifas, berhenti dalam masjid berdasarkan hadis Nabi SAW. Inni la uhillul masjida li haidin wala junubin. Aku tidak menghalalkan masjid. Ini masuk ke dalam masjid bagi orang yang berhaid dan berjunub. Okey. Begitu juga diharamkan berulang alik di dalam masjid, kerana perbuatan itu dianggap menyerupai berdiam atau berhenti di dalam masjid. Berhenti tadi kita duduk dalam, kita masuk berhenti betul dalam masjid. Yang kedua ni berulang alik, maknanya kita masuk dari pintu yang sama, keluar dari pintu yang sama. Masuk pintu A, keluar pintu A. Seolah kita nak ambil sesuatu, ambil barang dan sebagainya kan. Mana tertinggal dalam. Waktu duduk dalam masjid tak ada haid lagi. Kemudian keluar je, kita pun mari kedatangan haid. Lepas tu ada barang yang tinggal. Macam nak ambil? Masuk daripada pintu yang lain, keluar daripada pintu yang lain. Ketika kalau tak dibimbangi, darah tu akan mengotori masjid. Kalau bimbang, mana tak boleh masuk juga. Sebab baru keluar kan. Umpama contoh. Okey, baik. Yang keenam, membaca Al-Quran dengan tujuan membaca. Membaca Al-Quran dengan tujuan membaca Al-Quran. Diharamkan ke atas perempuan berhaid dan bernifas membaca Al-Quran dengan niat membaca Al-Quran berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Quran. Maksudnya orang yang berjunub dan berhaid dilarang membaca sesuatu pun daripada Al-Quran. Okey, daripada Al-Quran. Di sini dia kata keharaman membaca Al-Quran ini. Mungkin ada yang keliru dalam masalah baca Al-Quran ni. Lagi-lagi dalam bulan Ramadan ni kita pun ada keinginan nak baca tadarus dan sebagainya kan. Keharaman membaca Al-Quran ini apabila telah memenuhi beberapa syarat berikut. Haram apabila telah sempurna syarat-syarat berikut. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan tujuan membaca Al-Quran sahaja, atau disertai dengan niat lain, umpama zikir. Kita baca Al-Quran, memang aku niat baca Al-Quran dan juga berzikir. Itu disertai. Jika tidak ada tujuan membaca, kita tak niat membaca, seperti bertujuan berzikir saja, ataupun mau'izah, yang ini memberikan membaca ayat-ayat nasihat, bercerita, atau membenteng diri daripada tujuan-tujuan, atau membenteng diri, dan tujuan-tujuan ini tidak disertai dengan tujuan membaca, maka hukumnya tidak haram. Macam contoh kalau kita lihat dalam kitab Tuhfatul A'izzah tu, dia kata kita baca sesuatu yang warid, umpama doa, niat baca doa. Ataupun kita nak memperingatkan orang tentang bahayanya zina, wala taqrabu zina, tu ayat Al-Quran, tapi kenapa baca mau'izah sebagai nasihat? Maka tak diharamkan. Maka hukumnya tak diharamkan. Okey. Sebab tu dia kata tidak disertai dengan tujuan membaca, maka hukumnya tidak haram. Seandainya tidak diniatkan apa-apa, mutlak tak niat apa-apa, kosong je, baca saja, maka juga tidak haram. Tak ada niat apa-apa, maka diperbolehkan.
Tak diniatkan apa-apa. Tak ada niat apa-apa. Baca saja je. Baca saja je. Dah? Tu. Maka tidak haram. Yang kedua, membaca Al-Quran dengan bersuara sekira-kira dirinya sendiri mendengar. Dia dua syarat lah yang hukumnya haram. Pertama tadi apa? Membaca Al-Quran dengan tujuan membaca Al-Quran sahaja atau disertai dengan niat-niat lain seumpama zikir. Yang ini haram, yang pertama. Yang kedua, membaca Al-Quran dengan bersuara sekira-kira dirinya sendiri mendengar. Sekira-kira dirinya dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Kerana itu tidak diharamkan membaca Al-Quran di dalam hati tanpa menggerakkan lidah. Begitu juga melihat kepada mushaf tanpa menggerakkan lidah. Maka bolehlah kalau kita nak ikut orang bertadarus semata-mata tengok je. Tapi baca dalam hati. Contohnya. Kan? Ataupun kita kata kita nak semak orang baca. Kita tak baca. Kita dengar dalam hati je orang tu baca. Dia salah je. Hai, salah tu. Cuba tengok balik. Tengok balik. Kata khabar gitu. Mana boleh? Tanpa menggerakkan lidah. Okey. Perbahasan ini dinyatakan dalam kitab Busyra Karim dalam muka surat 130. Ada masukkan dalam kitab Ibanah ni. Jadi ijma' fuqaha bahawa dibolehkan membaca tasbih, tahlil dan zikir-zikir selain Al-Quran bagi perempuan yang datang haid dan nifas. Jadi maknanya kalau kita tak boleh membaca Al-Quran, itu bukan menjadi sebab apa kita kata ni kita meninggalkan ibadah lisan kita. Mana selain daripada selain daripada membaca Al-Quran, kita masih lagi boleh berzikir, boleh bertasbih, boleh bertahlil, boleh berselawat. Dan selain daripada ayat Al-Quran, maka banyak lagi yang boleh kita sebutkan daripada doa-doa sepanjang bulan Ramadan kalau kita kedatangan haid. Okey, baik. Yang ketujuh, puasa. Telah berlaku ijma' bahawa haram ke atas perempuan yang mengalami haid dan nifas berpuasa, dan tidak sah puasanya jika ia berpuasa berdasarkan hadis daripada riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau dia tak nak makan dengan tanpa niat imsak, yang ni dengan tanpa niat puasa, tak mengapa, dia tak nak makan. Kenapa? Nak meraihkan orang yang puasa dalam rumah dia. Tapi jangan niat puasa lah. Tapi kalau dia niat puasa, dah tak sah, bahkan haram hukumnya. Okey. Hadis riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kunna nu'maru biqada'is saum wala nu'maru biqada'is salah. Maksudnya kami diperintahkan untuk mengqada' puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqada' solat. Ini hadis yang menjadi dalil bahawa orang perempuan tidak boleh berpuasa pada bulan Ramadan. Kenapa situ tak tulis pun yang dia kata dia tak boleh berpuasa di bulan Ramadan? Cuma masalahnya dia suruh qada' je. Mana qada' tu kena gantilah. Orang yang qada' ni sebab dia tak menunaikan. Kerana dia tak tunaikan puasanya, dia kena qada'. Jadi perempuan yang haid hanya wajib qada' puasa tetapi tidak wajib qada' solat. Okey, sampai situ dululah. Nanti ada lagi perbincangan dia. Kita akan sambung pada kuliah lagi akan datang insya-Allah besok. Ini tadi pada permasalahan apa kita kata ni, pada permasalahan Allahumma salli orang-orang yang berpuasa. Bagi orang yang memang memiliki penyakit seumpama buasir. Buasir ni memang tak dapat tidak, dia punya tu memang akan keluar lah. Orang buasir ni biasanya dia akan keluar. Okey, dia akan keluar. Adapun kalau kita kata dia tak sampai kepada kemudaratan, kalau memang sampai kata berhajat kepada masuk ke dalam tu, mana batal lah puasa dia. Batal puasa dia. Lepas batal puasa dia, dia kena qada' nanti pada waktu yang lain. Dia perlu mengqada'kan puasanya pada waktu yang lain. Adapun ketika tu dia termasuk orang yang berpenyakit, yang tak dapat tidak, terpaksa dia masukkan sesuatu untuk menghilangkan kita kata ni sesuatu yang umpama najis dan sebagainya pada tempat lubang duburnya tu. Jadi dia termasuk orang yang berpenyakit. Okey. Maknanya kalau sampai dia masukkan pada had yang membatalkan, maka batal puasa dia. Tapi dia kena qada' lah. Qada' pada waktu yang akan datang nanti. Kerana dia termasuk orang yang tak berkemampuan kerana sakit lah tu. Orang yang sakit. Okey.
masalah orang yang puasa. Okey, jadi insya-Allah kita sambung lagi kuliah kita pada batal puasa. Dah batal. Batal. Dia masuk, maksudnya macam masuk sikit gitu ke? Kalau Masuk kita masuk pada tu kan kita selama mana dia tak duduk pada tempat yang melebihi daripada had wajib basuh. Had wajib basuh. Waktu kita buang air besar, kita tak boleh nak sampai masukkan jari kita, ada setengahnya kata melebihi satu ruas ni ke dalam, nak bersih. Kerana dia dah sampai masuk kepada panggil had batin. Kalau macam sini, kalau bawah tak apalah, kalau setakat tempat yang kita kata kalau kita duduk tu terbuka. Ni tempat yang wajib basuh. Ni tempat ni lah wajib basuh, jangan kita sampai masukkan jari sampai tenggelam. Satu ruas ni. Lebih kurang satu ruas dia punya tu. Bukan. Lebih kurang satu ruas. Tu dalam tu. Sama juga pada perempuan di bahagian kemaluan depan dia. Di farah dia macam tu juga waktu dia buang air kecil kan. Mana tempat yang wajib basuh, jangan sampai dia sembuh sampai air masuk ke dalam. Masuk pada had batin. Dia sampai had apa kita kata had zahir saja, tempat had yang wajib basuh ketika istinja. Okey, jadi kalau orang buang air dekat situ saja ada, maka itulah wajib dia bersihkan situ je lah. Tapi kalau sampai ke dalam tu tak perlu dah nak basuh. Dah wajib dah sampai ke dalam tu sebab dia masuk ke kawasan dalam dah. Okey, dia masuk kawasan dalam. Adapun permasalahan kalau dia tu memang buang air, dia punya tu keluar, memang keluar. Kalau dia buang tu keluar, bukan kerana kehendak dia, memang dia keluar sendiri. Bila keluar sendiri dia masuk balik, dia tak membatalkan. Tak membatalkan puasa dia. Sebab benda tu bukan keluar dengan ikhtiar dia, kerana penyakit. Sama macam orang buang air besar juga. Buang air besar, kita buang air besar sembelit kan, kita buang najis, kita keluar tu kemudian terputus tu dia tak jatuh habis, duduk sini je tak, yang bawah ni putus dah lah, ni ada duduk ni keluar dah daripada had zahir dah punggung kita, kemudian kita sedut kemut naik sak, ni batal puasa. Kenapa? Dah memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka dah. Tapi kalau dia duduk dalam lagi tak apalah, had zahir tak nampak dah, tak usah usaha nak korek. Korek dia batal sebab kita masuk sampai ke dalam. Okey, wallahu a'lam. InsyaAllah besok kita sambung lagi kuliah kita, membahaskan 3 kitab kalau tak ada masalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liashabil muwaffaqina alaina wa lijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.